Kesyukuran tidak terhingga kita lapakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama dalam program pada hari ini. Ianya merupakan salah satu amal soleh yang kita syukuri yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Tazkirah pada hari ini lebih kurang tajuknya laba melakukan amal soleh. Jadi sesuatu yang amat disyukuri, apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita sebagai seorang mukmin, dari amal-amal soleh yang kita lakukan, rupa-rupanya telah dijanjikan faedah yang berbagai ketika hidup di atas muka bumi ini lagi, berbanding apa yang pasti akan diperolehi di alam akhirat. Jadi suka cita saya ingin menyebutkan sejumlah faedah untuk tatapan kita semua sebagai motivasi untuk kita terus mempertingkatkan amal soleh kita dalam kehidupan kita, dalam usia yang kita lalui di atas muka bumi ini. Jadi faedah yang pertama yang kita bakal perolehi apabila kita melakukan amal soleh di atas muka bumi ini ialah mudha'afatul hasanat ila ad'afin kasirah. Hasanat yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan berganda. Dan gandaannya terlalu banyak. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang mendatangi siapa yang melakukan benda yang baik, al-hasanah, dia akan mendapat 10 hasanah gandaan. Dan sesiapa yang melakukan sayyi'ah, benda yang tidak baik, dia akan diganjari, dibalas kecuali satu sayyi'ah, dan mereka tidak akan dizalimi. Bahkan dalam ayat lain sampai 700 kali ganda. Ingat, sumbulah itu melahirkan daripada satu kebaikan itu melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai itu mi'atu habbah, sampai 700 kali ganda. Jadi apa yang satu kebaikan yang kita lakukan akan mendapat 10 gandaan. Tetapi kesilapan yang kita lakukan, satu kesilapan itu tidak digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kesalahan itu satu yang dimurkai oleh Allah, tapi begitulah kemurahan dan kasihnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Ya? Faedah yang kedua adalah husulu tama'ninatil qalbi wa insyirahus sadri. Kita akan memperolehi ketenangan hati dan kelapangan dada. Jadi apa sahaja yang kita lakukan itu, yang baik itu, dia akan melahirkan ketenangan di hati kita dan juga lapangnya dada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Ya? Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang soleh, lelaki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Nakirah. Tak tahu bagaimana kebaikan yang bakal diperolehi, itu anugerah Allah kepada kita, dan ianya menggambarkan sesuatu yang tidak mampu dinilai dan hanya mampu dirasakan oleh orang yang memperolehi ganjaran tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya akan jadi baik, sangat cemerlang, dan dia akan diberikan ganjaran hasil amalannya lebih baik daripada yang mereka lakukan. Itulah gandaan juga kan, lebih baik daripada apa yang kita lakukan.
Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenanglah hati mereka bila mereka berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah dengan berzikir itu akan mendamaikan hati-hati. Ya? Tetapi dalam surah Taha Allah memberitahu, berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, tidak mahu taat, tidak mahu mendengar perintah Allah, baginya kehidupan yang sempit, ad-dhank ad-dayyiq. Yang kata kehidupan yang celaka, itu kehidupan yang sempit, segala-galanya akan jadi susah. Ya? Kemudian yang ketiga, amal saleh ini akan melahirkan al-quwwah fil jasad. Tubuh itu akan jadi kuat. Ya? Dalam ini kisah Nabi Hud dalam surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kepadanya. Kelak akan diturunkan kepada kamu daripada langit khazanah atau hujan air yang midrara, yang lebat, dan ditambahkan kepada kekuatan kamu yang sedia ada, kekuatan yang baru. Ha? Jadi hasil daripada istighfar dan taubah itu memberi kekuatan kepada tubuh kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Cubalah lazimi istighfar dan taubah, tunggulah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Segar ke hari itu, rasa banyak benda yang kita boleh buat berbanding hari yang lain dan berbagai-bagai. Itu Allah berikan kepada kita lah, kepada kita yang melazimi istighfar dan juga taubah. Ha? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara orang yang melakukan hasanat tu. Hifzullah li sahibil hasanat. Orang yang melakukan kebaikan itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis sahih, ihfazillah yahfazuka. Peliharalah Allah. Itu amal soleh. Kita jaga hak-hak Allah atas kita, Allah akan jaga kita. Ya? Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya? Yang dimaksudkan dalam menghuraikan hadis ini, ihfaz awamirillah, kamu peliharalah perintah Allah dengan menuruti perintahnya dan menjauhi larangan Allah dengan meninggalkannya. Natijahnya Allah akan pelihara kamu, yakni Allah akan pelihara kamu, agama kamu, dunia kamu, kesihatan kamu, apa yang kamu miliki, keluarga kamu, dan Allah akan lindungi daripada segala kejahatan daripada diri dan keluarga kita. Ya. Satu yang menarik di sini, seorang alim kita nama Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, cuba lihat dengan baik ya. Dia berkata, yaqul li ibnihi, inni la azidu fi salati min ajlik. Dia kata ke anak dia, sesungguhnya aku menambah salatku, rakaatnya ke, jenisnya duhanya ke, tahajud ke apa, aku tambah bilangan itu untuk kamu, dia kata, supaya Allah lindungi kamu, kamu jadi baik, kamu jadi berkat, akhlak kamu baik. Perubahan yang baik kepada anaknya itu hasil daripada amal soleh, ketaatan yang dilakukan oleh ayahnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini dalam surah Kahfi, kisah yang Nabi Musa ni kan? Ini ayat 82 surah Kahfi.
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi ada dua orang anak yatim ini, dia ada dan apa ni? Jadi apa? Dinding itu tidak runtuh tu apa sebabnya? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara harta anak yatim itu. Jadi rumah itu, dinding itu tidak runtuh. Kalau runtuh jadi tahu rupanya ada harta di situ. Jadi tidak runtuhnya dinding itu sebab harta itu akan jadi milik dan boleh digunakan oleh dua anak yatim, gulam yang yatim ini nanti. Jadi tidak jatuhnya itu sebab apa? Wa kana abuhuma salihah. Ayah dua orang budak yatim ni adalah orang yang soleh. Jadi dalam mentafsirkan ni, salah al-walid, kebaikan, kesalehan ayah ini menyebabkan jidar itu tidak runtuh, yang menyebabkan terbongkarnya harta anak yatim tersebut. Ya, jadi apa sahaja yang ibu dan ayah lakukan itu akan tumpah kebaikannya kepada anaknya. Jangan bukan kebaikan kepada diri saja tapi kepada anak-anak kita juga, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ya. Ziyadatul khair wal hidayah, akan bertambah kebaikan dan hidayah daripada Allah. Dalam surah Muhammad ayat 17 Allah berfirman, wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapat hidayah dan membina hidayah, mengundang hidayah melalui amal-amal yang dilakukan, Allah akan tambahkan hidayah yang lain dan Allah akan berikan takwa kepadanya. Jadi takwa yang baik itu, kita puasa ini la'allakum tattaqun, itu akan datang melalui amal-amal yang kita lakukan saban hari. Jadi apa yang kita lakukan ini dia akan membuahkan hidayah yang berbagai-bagai lagi dan juga mengumpul berbagai jenis takwa dalam kehidupan kita. Dalam surah Maryam ayat 76 Allah berfirman, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Allah akan tambahkan kepada orang yang melakukan benda-benda yang baik, yang menjadi sumber hidayah ini, hidayah yang lain yang Allah akan berikan. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini adalah fityah, remaja, remaja yang beriman. Itu iman kepada Allah itu menyebabkan Allah tambahkan hidayah yang lain untuk dia menyempurnakan tugasnya selepas daripada itu. Ya? Kemudian yang menarik juga di sini, Allah Subhanahu Wa Taala yang ketujuh, at-ta'yid bil karamat. Allah akan support, akan tambah, berikan benda-benda yang keramat, yang luar biasa kepada orang tersebut. Ini berlaku kepada Ashabul Kahfi. Ya? Ashabul Kahfi ini dia lari ke gua kerana ingin mempertahankan agama. Kan? Sebab dia duduk di situ, dia akan mengorbankan agama dia, so dia pergilah ke kahfi itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama dia tidur kat situ? Lebih daripada 300. 300 tahun. Tetapi apa yang berlaku? Dia tidur tu tidak berubah keadaan tubuh dia. Cuma bila dia keluar tu duit lama. Kan? Wala talattaf wala yash'iran nabikum ahada tu. Itu tak boleh nak ubah. Tapi dia tidur dalam tu 300 tahun. Bahkan dikata ada ayat dalam surah tersebut, wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal.
dia tidur tapi Allah balikkan ke sini. Sebab apa? Dia katakan taklibul jasad ni, bila digerak-gerakkan tubuh ini, menyebabkan tubuh tu dia tidak ta'afun. Ta'afun ni dia tidak tak rosak lah. Jadi kalau satu tu kalau dalam ni dia jadi kemik ke jadi itu kan, terkesan. Jadi tapi bila digerak-gerakkan oleh Allah SWT tu, jadi tubuh tu dalam keadaan baik kan. Jadi kalau orang duduk hospital pun kan kena digerak-gerakkan, kalau tidak dia akan jadi benda-benda tu. Jadi kenapa benda ini berlaku? Kerana Fityah ini melakukan amal yang sangat besar, iaitu mempertahankan agamanya dengan berada di dalam gua tersebut. Kemudian yang ke-8 ya, mahabbatullah taala. Kita akan memperolehi kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat kasih, sangat suka kepada orang yang ihsan, ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Ayat Ali Imran 146. Allah suka kepada orang yang sabar. Surah Taubah ayat 108. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Orang yang bersuci. Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian Ali Imran 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Maidah 42. Innallaha yuhibbul muqsitin. Orang yang adil. Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dan banyak lagi sifat-sifat yang soleh ini, orang yang soleh ini, yang Allah gambarkan Allah suka kepada mereka ini. Kemudian yang ke-9, tafrijul kurubat wal azamat. Allah akan rungkaikan kesusahan dan kesengsaraan, problem, masalah yang dihadapi. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ini antum cubalah cari masa, cuba lihat tafsir surah Talaq. Surah Talaq ni banyak menceritakan faedah takwa. Ada 4 atau 5 takwa. Apa faedah yang bakal diperolehi? Dalam surah Talaq juga ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Ini tak ada tolak bandingnya lah. Kita pening kepala dan sebagainya kerana problem ni, tapi Allah rungkaikan. Di ketika-ketika yang kalau dia nak rosak kereta pun rosak tempat yang tidaklah di tengah-tengah hutan, di atas gunung begitu. Elok dia sampai dekat tepi bengkel je, kan? Jangan. Itu kadang-kadang kita rasa macam biasa je, kebetulan istilah kita kan. Tapi Allahuakbar, kita yang beriman ini, kita harap ianya adalah hasil benda-benda baik yang kita lakukan pada diri, pada keluarga, kepada masyarakat di sekeliling kita, ya. Kemudian dalam hadis sahih, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kamu ingatlah kepada Allah, kenallah Allah, jadi ingatlah kepada Allah ketika kamu senang. Allah akan ingat dan bantu kamu ketika kamu susah. Kan? Jadi ketika kita memerlukan itu, Allah akan datangkan kepada kita banyak benda-benda yang baik. Seterusnya, yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan pintu rezeki, buka pintu rezeki kepada kita. Ayat surah Talaq
ayat 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar kepada takwa yang dilakukan, dan Allah akan memberi rezeki daripada sumber-sumber yang tidak disangka. Biasa kan kadang sahabat-sahabat kita tak semena-mena tiba-tiba ada je orang ketuk pintu bagi makanan kepada dia. Tak kenal pun siapa-siapa. Makcik kenal ke kami? Tak, tapi makcik singgah je. Kan? Dia dalam alam ini dia tidak ada yang begitu. Mesti ada hasil kebaikan yang mungkin yang kita lakukan. Ya? Kemudian seterusnya yang ke-11, istijabatud doa. Allah akan mustajabkan doa kita. Ada hadis qudsi yang masyhur ya, dalam hadis 40 tu. Tidaklah seorang hamba-Ku la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia lakukan benda-benda yang sunat sehingga aku kasih. Apabila aku kasih kepadanya, akulah tangan kata apa kat sini, akulah pendengarannya dengan dia mendengar, akulah penglihatannya dengan dia melihat, dan tangannya dan kakinya yang dia berjalan, dan kalau dia meminta aku akan berikan, kalau dia minta lindung aku akan lindungi dia. Jadi Allah, ini apa yang dilakukan amal solehnya, melazimi benda-benda nawafil. Biasakan buat benda-benda yang sunat ni undercover, tak tindakan kita melalui tangan, kaki, penglihatan dan pendengaran kita tu semua dilindungi oleh Allah SWT. Lepas tu minta, Allah akan tunaikan. Minta lindung pun Allah akan lindungi. Jadi cukup besar pahalanya ya. Kemudian yang ke-12, selamat daripada sifat ataupun sifat rugi. Ya, ini dalam surah Al-Asri itulah. Wal asri innal insana lafi khusrin, semua rugi kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu empat tindakan yang dilakukan itu menyebabkan kita tidak dikategorikan sebagai orang yang rugi dalam hidupnya ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Takfir, kifaratkan kesalahan kita. Ini dalam surah At-Taghabun ayat 9, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan kifaratkan kesalahan-kesalahan dia. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Surah Maidah ayat 9. Sesiapa yang Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, buat mereka keampunan dan ganjaran pahala yang sangat besar. Kemudian ini menarik ya, yang akhir sekali, yang ke-15 ini mana tadi? Al-intifa' bizikra. Orang yang melakukan amal soleh ini, dia akan mudah memanfaatkan sebarang ingatan yang baik. Jadi kalau ada ingatan baik tu dia mudah nak terima. Bukan liat, tak mau, berhujah, menolak. Jadi hatinya, bila seorang itu melakukan benda yang baik, dia terdorong untuk melakukan sebarang ingatan, teguran, dia mudah nak menerima. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah ingatan kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia mudah nak dengar, mudah nak turut ya. Saya zakkaru may yakhsha, surah Al-A'la ayat 10. Orang yang takut itu dia mudah untuk menerima tazkirah daripada orang lain ya.
Jadi kalau kita lihat dalam surah Fussilat ayat 30 juga, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya. Ini Fussilat ayat 30. Ha? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ha? Itu pun malaikat turun dan berbagai-bagai faedah yang boleh dilihat, ya. Jadi bahagian kedua dan sedikit penghujung ini, saya ingin juga sebutkan beberapa faedah di akhirat yang pasti. Ini di dunia, ya. Ha? Jadi yang pertama faedah di akhirat nanti, al-amnu yaumal faza'il akbar. Dia akan aman, dia akan selamat pada ketika al-faza', ketakutan yang amat besar ketika di mahsyar tu. Semua orang takut, tak tahu macam mana kita ni, tapi dia akan tenang, ha? Allah berfirman ini dalam surah Al-Anbiya ayat 103, di penghujung ayat tu, la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum allazi kuntum tu'adun. Mereka tidak duka cita pada ketika hari keduka citaan yang sangat besar ketika itu. Dan mereka bertemu dengan malaikat dan dikatakan kepada mereka, inilah hari yang kamu percaya dulu. Ha? Jadi dia tidak duka cita. Jadi ketika dia mahsyar nanti, ya. Kemudian dalam dalam surah Yunus ayat 26, Allah ada berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ha? Ha? Untuk orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, dia akan dapat kebaikan juga dan lebih. Dalam tafsiran lebih itu apa? Dia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dia dapat nampak Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak kepada kegembiraan, ya. Kemudian yang kedua, as-sabat 'ala sirat. Ketika dibentangkan siratul mustaqim tu, orang yang melakukan amal soleh ni dia akan melalui laluan sirat itu dengan lancar sehingga dia masuk ke dalam syurga. Ini antum boleh lihat dalam surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ketika akhirat tu cahaya datang daripada kiri kanan, atas bawah dan sebagainya, dan diperlihatkan, diperakui bahawa gembiralah kamu akan masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawah. Ya. Jadi maknanya dia dah melepasilah sirat itu, ya. Kemudian yang ketiga, timbangan kita akan diberatkan oleh Allah. Siqalul mizan yaumal qiyamah. Wal waznu yauma idzinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Surah Al-A'raf ayat 8. Jadi timbangan pada hari akhirat itu timbangan yang betul, tepat. Sesiapa yang berat timbangannya, itulah orang yang al-falah, al-muflih, orang yang berjaya, ya. Kemudian yang keempat, dia akan menerima kitab amalan, dia catatan amalannya dengan tangan kanan. Ini dalam surah Al-Haqqah ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaquluha umqra'u kitabiyah. Bacalah, inilah amal soleh yang telah kamu lakukan. Ha? Kemudian yang akhir sekali dan banyak lagi sebenarnya, yang kelima ialah masuk ke dalam syurga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dengan kita mengetahui faedah-faedah ini akan merangsang untuk terus kita melakukan amal yang soleh, menggandakannya dan bersabar dalam melalui kerenahnya, penatnya
jauhnya, kosnya. Ya, kita nak menganjurkan program kan teruk kan, berat. Tapi sebenarnya itulah yang boleh kita lakukan untuk laba dan bahagia kita di dunia dan akhirat, dan juga untuk zuriat kita, agar zuriat kita, anak cucu kita jadi anak-anak yang baik kerana kebaikan yang dilazimi oleh ayah, ibu, tok, nenek dan sebagainya. Mungkin kalau kita sebagai guru pun, kebaikan kita sebagai guru ya, tumpah kepada anak-anak murid kita. Okay. Jadi semoga kita ikhlas dalam mengumpul amal soleh ini dan diberikan kesempatan merasa faedahnya di dunia, di samping yang kita harap ianya menjadi simpanan tetap kita di hari akhirat. Ya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.